Kita beralih ke apa yang kita lihat di media masa. Semalam merupakan ada perhimpunan muktamar PAS pada hujung minggu lepas. Dan ada ura-ura mengatakan bahawa PAS terkilan dengan uh, Perikatan Nasional kerana tidak mempertandingkan PAS di Sabah. Kita dapat lihat sebelum ini Presiden PAS sendiri menyatakan suara mereka bahawa mereka akan bertanding. Mereka minta untuk bertanding lebih kurang dalam 10 kerusi di Dewan Undangan Negeri Sabah. Dan selepas itu sebaik sahaja pengumuman daripada Presiden Perikatan Nasional semua, daripada Barisan Nasional semua, di mana PAS tidak bertanding di Sabah. Dan ada yang mengatakan bahawa ini cerita ura-ura daripada orang kita yang boleh sumber dia boleh dipercayai, mengatakan bahawa PAS terkilan dengan Perikatan Nasional disebabkan mereka tidak bertanding. Pandangan daripada Suhardi sendiri, apa yang boleh anda ceritakan mengenai perkara ini, Suhardi? Ini bukti jelas sebenarnya bahawa pada hakikatnya di dalam Perikatan Nasional, Muafakat Nasional, Barisan Nasional, apa nasional sekalipun, Ya. sebenarnya PAS ini adalah umpama orang kata apa, dia hanya digunakan apabila masa diperlukan, iaitu supaya tidak berlaku pertembungan. Maksudnya Rafizi dulu pernah kata kalau berlaku pertembungan di antara PAS dan UMNO, maka Ya. yang parti lawan mereka boleh menang. Hmm. Kalau bergabung mereka, maka kebarangkalian untuk menang itu lebih tinggi. Jadi dalam keadaan itu, kita nampak Muafakat Nasional, Barisan Nasional, Perikatan Nasional menggunakan PAS hanya untuk memastikan agar tidak berlaku pertembungan dengan mereka dan tidak lebih daripada itu. Tidak ada intention ataupun niat untuk nak menaikkan PAS ataupun untuk nak mengedepankan PAS ataupun menyamakan, ratakan PAS dengan parti-parti lain di dalam Muafakat ataupun Perikatan atau Barisan Nasional ini. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita lihat bagaimana tamaknya PAS dalam mereka nak berkawan ni, mereka itulah mungkin mungkin sikap orang PAS juga suka berpoligami di dalam Ya. di dalam perikatan mereka tu, sanggup mereka bekerjasama dengan BN, Muafakat, Perikatan Nasional bersatu, apa saja asalkan matlamat mereka mencapai kuasa itu tercapai. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa mereka tidak dipilih di Sabah itu? Bagi saya sentimen sebenarnya anti PAS di Sabah dan di Sarawak sebenarnya sangat kuat. Ya. PAS di Sabah dan di Sarawak adalah parti yang dilihat sebagai parti ekstremis. Dan kita tahu Sabah dan Sarawak ni majoriti mereka adalah bukan Islam. Jadi apabila majoriti bukan Islam dan dilihat sesuatu parti itu mendukung PAS. Kalau kita tengok di Sarawak pun, GPS pun tak mengaku mereka bersama dengan PAS, dia kata. Ya. Sanggup tak mengaku. Sebab apa? Antara lain segmen PAS hari itu, dia akan haramkan arak, dia kata. Jadi arak ni bukanlah benda yang haram dan benda makanan ruji, minuman ruji bagi orang-orang di Sabah, di Sarawak dan juga di Semenanjung. Bagaimana kita nak haramkan sesuatu itu di kawasan majoritinya adalah orang bukan Islam. Jadi benda tu dilihat sebagai liability kepada parti seperti Perikatan Nasional, Muafakat Nasional, Barisan Nasional dan sewaktu dengannya. Jadi dengan itu mereka tidak mahu diasosiasikan. Mereka tidak mahu dilihat bersama. Malah dilihat memberi kerusi pun adalah satu yang tabu di Sabah. Kerana kalau dilihat memberi walau imam satu kerusi pun seolah-olah mereka menjustifikasikan, membenarkan, menghalalkan apa yang PAS nak bawa selepas ini. Jadi sebab itu kita nampak itu tidak berlaku. Yang keempat saya nak kata, kekecewaan orang PAS itu real. Sumber yang anda dapat itu sama dengan sumber saya dan kita nampak bahawa kekecewaan dalaman PAS itu sendiri sangat real, sangat terkesan, sangat orang kata apa, di peringkat bawahan. Kalau kita pergi ke Sabah, kita bertanya dengan orang di grassroots yang mana mereka dah bersedia sebelum ini dengan jentera, dengan bendera, dengan segala keperluan untuk mereka nak bertanding calon dan sebagainya. Sekarang ini umpama mereka dia dalam keadaan yang orang kata apa, terlalu frust, terlalu kecewa. Now, impact dan efek dia berkemungkinan besar dia akan berlaku protest vote kepada PN. Itu yang berkemungkinan berlaku. Dan mengenali bukan rakan-rakan lah, bekas-bekas rakan daripada PAS ini, kita mengetahui bahawa kemungkinan untuk mereka melakukan protest vote itu ada untuk menunjukkan bahawa PAS juga mempunyai kekuatan waima di negeri yang orang kata apa, majoritinya bukan Melayu. Last point daripada saya nak bagi tahu bahawa yang lagi orang kata putting the salt to the wound, yang mengeruhkan lagi keadaan, apabila MCA dibagi bertanding 7 kerusi berbanding dengan PAS di kawasan yang mana majoriti adalah Muslim.
Jadi itu yang menarik sebenarnya. Sebab apa? MCA yang dilihat oleh orang PAS sebagai kafir, syaitan ditanam di jirat Cina ni, di jirat Cina tu, dibagi kerusi berbanding dengan orang Islam yang parti Islam, so-called Islam tu sendiri. Jadi itu sebenarnya orang kata, mudahlah orang kata jatuh, ini ditipu tangga, dah ditipu tangga, dihempap rumah pula tu. Umpamanya macam tu lah.